Assalamualaikum ya, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya di ruang komen, share ramai-ramai ya. Dan sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya cuma ada komen ringkas ya, berkenaan dengan belanjawan. So, belanjawan ni dikatakan tidak betul, membebankan rakyat yang sedang terhimpit, cukai semua dilonggok ke atas rakyat, dan macam-macam lagi telah dikatakan yang banyaknya juga betul. Malah saya telah pun membuat ulasan berkenaan dengan belanjawan. Bahagian pertama dah buat, bahagian kedua belum, di mana saya akan beri cadangan-cadangan apa seharusnya hala tuju negara dari sudut cadangan belanjawan. Tetapi Ketua Pembangkang khususnya telah menampilkan hujah-hujah yang bernas berhubung dengan perkara-perkara yang tidak patut berkaitan belanjawan. Namun secara am, bila saya lihat perbualan di media sosial dan di media sekalipun, media-media berkait dengan parti-parti tertentu dalam pembangkang, tiba-tiba soal belanjawan yang begitu penting sekarang untuk dibincangkan kerana ianya menentukan masa depan ya, setahun lagi apakah yang rakyat bakal hadapi, dia lenyap. Yang dikatakan ini tak betul, itu tak betul. Masa ini dalam fasa belanjawan dibahaskan yang menjadi masa yang paling tepat untuk memberi tekanan kepada kerajaan agar perubahan dilakukan, supaya sebelum belanjawan diluluskan dapat dipersetujui satu kaedah baru, mekanisme baru dan atau sebagainya, atau pembaharuan kepada cadangan yang telah dibentangkan demi rakyat tidak ada atau tidak jadi tumpuan yang hanya menumpukan dengan hujah-hujah bernas Ketua Pembangkang dan seorang dua lagi. Yang menjadi tumpuan ialah isu bendera dari China, yang saya berulang kali beritahu ianya isu politik. Sebab hujah-hujah pembangkang di situ gagal. Peliknya hujah-hujah pembangkang babak belanjawan ni banyaknya betul, banyaknya berfakta. Bila masuk babak bendera China, hujah-hujahnya bersifat politik propaganda. Bukannya hujah-hujah yang berfakta, yang berstatus selaras dengan status seorang pemimpin. Contohnya, kita nak tahu siapa yang pegang bendera itu. Adakah penganjur sendiri atau adakah warga Malaysia yang pegang bendera itu? Mereka sebenarnya tak tahu, dan mereka tak minta pun penjelasan mereka nak serang penganjur. Walhal kalau pelancong ataupun orang dari China yang ada di sana yang pegang bendera mereka, tak sebenarnya jadi masalah besar. Sebab, dan lagi satu, di media pun dibuat liputan kenyataan polis bahawa di situ juga ada yang pegang bendera Thailand, orang-orang Thailand pegang bendera Thailand, dan ada satu lagi dua bendera. Setelah diberitahu oleh polis dalam media, tapi pembangkang tak mau ambil tahu bendera Thailand dan bendera lain. Dia nak fokus kat bendera China. So ini sekaligus membuktikan ini isu propaganda politik ya, dan agak perkauman sebab menumpu kepada China. Maknanya isunya bukannya pegang bendera negara lain di sini, isunya China. Okey. So itu jadi tumpuan di media, tetapi bukan belanjawan. Bukan belanjawan ya. Masa depan rakyat yang dikatakan akan terhimpit apa semua, tapi isunya adalah bendera. Okey. Dan polis sedang jalankan siasatan.
terus mereka tekan isu tu, tapi bila saya baca faktanya, tidak ada apa-apa yang saya dapat yang boleh saya rumuskan ada point kat pembangkang ni. Ya. Setakat ini yang buat analisa komprehensif berkenaan belanjawan dalam satu live, dalam satu sidang, ialah saya. Yang paling komprehensif ketua pembangkang lah. Lepas itu saya. Yang 68 MP saya tak yang balance selain daripada ketua pembangkang atau MP Putrajaya, hujah dia bagus. Yang selebihnya ni I don't know lah. Ya. Yang satu parti pula tu dia fokus kat bendera China, fokus kat non-issue yang diwujudkan. Ya. Okey. Maknanya secara tidak langsung parti pembangkang ini beritahu awak sebagai rakyat Malaysia, jika awak pergi ke UK sebagai contoh dan ada apa-apa perayaan, jangan sekali-kali kibar bendera Malaysia itu tak dibenarkan. Ini semua merepek lah. Ya. Ya, dia secara tidak langsung itulah mesej mereka kepada anda. Tapi belanjawan tak ada. Ya, bukan tidak mendominasi media. Kemudian orang-orang depa, especially penyokong, influencer apa semua, akan beritahu ini isu perangkap diwujudkan untuk memerangkap orang Melayu. Timbul satu teori konspirasi baru. Dahsyat. Ini untuk perangkap, untuk apa orang kata, untuk mengapi-apikan semangat orang Melayu, supaya ada juga saya baca sana sini, supaya jadi huru-hara, kemudian ini, kemudian itu, punya dahsyat. Walhal dah depa sendiri tak tahu ini mungkin warga China yang pegang bendera dan ada warga negara lain yang pegang bendera lain. Punya dahsyat. So jangan masuk perangkap. Kalau saya berdasarkan hujah mereka ni, jangan masuk perangkap ni. Ada satu parti pembangkang dah masuk perangkap lah tu. Sebab di media hanya bincang bendera. Masuk perangkap lah tu. Kalau ikutkan logik mereka yang sebut ini perangkap, kira dah masuk perangkap lah tu. Nonsense ya. Macam ada segolongan rakyat dia harapkan satu parti atau pembangkang untuk menjuarai mereka tak kala mereka terhimpit, mereka terseksa, mereka hidup sengsara, tapi yang mereka harap tak boleh diharap. Ya. Terlalu bertumpu kepada isu yang tak wujud, bersempadankan perkauman. Hari ini ada seorang pemimpin tu yang dikatakan keluar kata-kata yang berperkauman itu kini disiasat polis. Dia kata dia disilap tafsir oleh media dan sebagainya. Ya, dia kata media Cina telah salah tafsir dia bila dia kata mata seperti kita, kulit seperti kita, itu disalah tafsir. Ya. Okey, saya boleh terima kenyataan dia. Tetapi malangnya seorang pemimpin atasan PAS telah mengeluarkan kenyataan kata dia tetap pertahan kenyataan orang itu. So contradiction ya. Bercanggah ya. So dua-dua belah. Kau jangan tuduh sebelah sana. Korang sendiri pun memainkan isu politik bukan remeh tetapi mengarut. Ya. Isu penting sekarang belanjawan patut dominasi media, termasuk media pembangkang, media PAS, Harakah kan. Kau buka Harakah, kau baca semua kenyataan-kenyataan. Belum ada satu laporan, satu video apa dari pemimpin apa selain ketua pembangkang di parlimen. He's doing a good job. Ya. Hamzah is doing a good job. MP Putrajaya saya kagum. Ya. Belum ada yang buat komprehensif macam saya buat yang pertama berkenaan dengan belanjawan. Ya.
Dan bukan kata belanjawan yang dibentangkan masa Perikatan Mentadbir hebat, bukan. Itu masalah juga. Ya. So, itulah nak komen sikit lah. Ya. Okey, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga.